Hello, Assalamualaikum. Nama saya Isman Huzain dan hari ini kita akan bercakap tentang PKPB. Dan kenapa, macam mana PKPB ni akan gagal atas sebab kita, rakyat Malaysia. PKPB ni telah diumumkan baru-baru ini oleh Prime Minister kita, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana pada 4 Mei akan operasi seperti biasa oleh sektor-sektor perniagaan. Pada ketika mana ianya diumumkan, ramai orang di internet, di Twitter, di Instagram dan juga Facebook semua rasa paranoid dengan benda ni dan merasakan benda ni akan menularkan lagi wabak COVID-19 ni. Dan saya juga amat setujulah di mana situasi ni boleh menyebabkan terus-menerus orang menularkan lagi wabak tersebut dan akan bertambah lagi ramai orang dapat positif COVID-19 ni. Contoh yang pertama adalah rakyat Malaysia sendiri yang tak tahu apa maksud penjarakan sosial. Waktu PKP biasa pun orang macam duk degil, duk keluar rumah. Korang pernah tak macam keluar rumah kejap, kau tengok jalan raya kan macam ada je orang lalu lalang, macam tak ada apa, macam tak ada wabak yang tengah berlaku sekarang ni. Kau faham tak? Orang-orang macam ni memang waktu PKP tu pun kau memang dah degil, apatah lagi waktu PKPB ni yang dilonggarkan ni. Yang kedua adalah engkau faham tapi kau buat tak faham. So hari tu baru-baru ni aku pergi beli barang, aku punya barang berbuka puasa dan sebagainya. Lepas tu dekat belakang aku ada seorang makcik, ya, dia duduk betul-betul dekat dia duduk dekat belakang aku ni. Engkau nak beratur jauh sikit daripada aku. Kalau boleh 1 meter. Kalau ikutkan sains 4 meter belakang aku. Tapi kalau nak lebih bagus 4 kilometer daripada aku, duduk kat rumah kau terus kalau kau tak faham bahasa kan. Yang depan aku ni pula pasangan suami isteri bergaduh dengan guard. Ya, tak dibenarkan masuk berdua ataupun bertiga. Yang dia pula pergi bawa dia punya bini, dia bawa dia punya anak, dia pergi shopping sakan waktu-waktu PKP ni. So PKP biasa ke pun boleh ada orang positif. Lepas tu PKPB yang dilonggar ni pun akan dengan wujudnya lagi orang-orang yang dua jenis tadi ni pun. Ramai orang netizen Malaysia, tak kisah netizen Malaysia masih lagi rakyat Malaysia kan, so mereka ada hak untuk bersuara dekat media sosial. PKPB ni akan membolehkan orang-orang yang dua orang ni tadi macam boleh bergerak secara bebas dan buat hal mereka tanpa ada restriction. Manakala orang-orang macam kita yang sentiasa berhati-hati dan juga paranoid ini akan lebih terdedah kepada orang-orang yang macam ni. Dia ibaratnya macam ni lah ya. Kalau kan jalan raya Malaysia kan selalu penuh dengan accident sebelum PKP kan. Kalau anda pernah terlibat dengan accident seperti saya, akan ada dua orang pihak. Yang pertama adalah orang yang sentiasa berhati-hati dan orang yang kedua adalah orang yang tidak berhati-hati. Accident tu boleh akan berlaku sekiranya orang yang kedua yang reckless driver ni masih lagi wujud di atas muka bumi ini. Sebagai contohnya makcik yang duduk belakang aku yang betul-betul rapat 10 cm, 1 cm kalau boleh nak cium tengkuk aku tu. Itulah contohnya orang yang tidak berhati-hati tersebut. So memanglah sekarang ni kita allow PKPB ni sebab bersyaratnya adalah ada SOP tertentu yang boleh ni apa semua tu. Tapi kalau wujudnya makcik belakang aku, ya, kalau wujud lagi pasangan dan family yang duduk dekat depan rumah aku tu, macam mana kita nak hindarkan lagi ya? Okay, macam ni lah ya. Aku bukan nak condemn PKPB ni. They know what they are doing. Aku tak hentam siapa-siapa dan aku kalau boleh aku nak diri aku silap sebab aku tak tahan dah duduk PKP ni nanti. Tapi apa gunanya kalau dua golongan tadi ni macam tak faham bahasa tu, dia terus tularkan balik wabak ini sampailah kita kena sambung PKP balik. Masih lagi orang-orang macam saya tidaklah affected sangat, tapi macam mana dengan orang-orang yang kerja hari-hari tu, yang ada gaji hari tu? Faham tak? Kita faham, saya faham, betul-betul faham sebab dalam pada mana kita nak combat this virus, kita juga perlu ada duit untuk terus combat this virus. Kita faham benda tu. Tapi ada satu pepatah daripada Jack Ma yang saya ingin kongsikan kepada anda. Pada tahun 2020 adalah tempoh bukan untuk kita mempunyai imajinasi ataupun cita-cita yang besar dah. Pada tahun 2020 bukanlah tempoh mana kita nak plan nak jadi jutawan pada tahun ini, nak jadi kaya pada tahun ini, nak ada 20 franchise pada tahun ini. Tidak. Pada tahun 2020 adalah tahun untuk kita kekal hidup. Itu sebenarnya. So tak gunalah kalau tahun 2020 kau nak jadi jutawan, tapi Disember tahun 2020 engkau sudah mati, tidak ada gunanya ya. Sekali lagi saya bukan nak mendoakan seperti mana netizen lain. Netizen lain cakap, okey, lepas PKPB ni mesti ada kluster baru, kluster LRT, kluster kedai Tom Yam Mak Temah, kluster kedai mamak Asong. Tiba-tiba Asong pula ada kedai mamak, atau kenapa kan? Tak. So ada kluster-kluster baru yang akan wujud
shoot. Tapi aku berdoa dan berharap aku salah. Tapi nampak gayanya seperti tidak. Seperti mana Hokkaido yang telah berlaku baru-baru ini kan. Diorang telah liftkan diorang punya perintah berkurung tu walaupun ada 1 digit. Pada waktu diumumkan PKPB ni, kita masih lagi ada 69 kes positif yang baru. Dan pada hari ini, hari yang aku shoot video ini, kita ada 103 kes baru. So sekali lagi kita tengok pada waktu Hokkaido, waktu diorang liftkan diorang punya perintah berkurung tu, mereka ada 1 digit saja. Yang kita ni waktu diumum ada 2 digit iaitu 69. Pada hari ini aku shoot ni ada 3 digit. Saya buat video ini bukan terus kecam. Kecam has never been my style. If you ever seen my videos previously, aku tak percaya kepada benda-benda yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat. Tapi hari ini aku nak perkenalkan kepada korang iaitu kategori yang ketiga, iaitu kategori kita. Hari ini aku akan bagi demonstration macam mana kita yang paranoid ni, okay? Kita yang paranoid ni boleh kena COVID disebabkan perangai yang nombor 1 dengan nombor 2 tadi tu, yang buat-buat bodoh dengan yang memang sedia ada tak tahu tu. Okay, ini adalah cat warna pink. Kenapa warna pink? Sebab ini je cat yang ada dekat rumah aku ni. So kita anggap cat warna pink ini adalah COVID-19. Satu hari aku pergi grocery shopping. So dekat sini kita ada yang makcik temah yang duduk belakang aku tu tadi. Rupa-rupanya dia dah positif COVID-19 tapi dia tak ada simptom. Mungkin kluster LRT ke, kluster tom yam cik temah ke, aku tak tahu siapa. Lepas tu dia pergi pegang kicap tamin. Contohlah ni memang kicap tamin lah So ini daripada tangan makcik temah tadi Makcik temah punya COVID ya Allah. Ini makcik temah tu macam kau batuk berkahak ke macam mana ni sampai banyak sangat macam ni. Okey. So macam tengoklah, tak ada kan, yelah maklumlah benda bukan boleh kita nampak pun. So kita pun pegang kicap tamin kicap tamin. Okey, sekarang ni dah dekat tangan aku. Lepas tu ada pula orang call aku time-time macam ni. Okey, contohnya ni phone aku Aku slide. Lepas tu aku buat macam ni. Hello, Assalamualaikum. Kau nak apa tadi? Kau nak makan roti john Aku buat roti john itik lah, kita special hari ni ya. Okey, dah dekat sini dah. Aku dah dekat tangan aku dah ada COVID, dekat handphone aku pun dah ada COVID. Tahniah Kak Nita ucapkan. Kononnya hygiene, kononnya nak jaga kebersihan. Aku pun ambil lah aku punya hand sanitizer spray kat aku punya atas glove ni sebab yelah bodoh kan. Lepas tu kita lap-lap dan sebagainya. Kononnya hygiene habis lah ni. Lepas tu lupa pula duk sental-sental mata apa semua ni. Dah lah kau sejam 2 jam dekat shopping mall tu, takkanlah tak sentuh mata ke, tak garu muka apa semua tu. Lepas tu kau gata-gata hidung apa semua kan. Maklumlah orang macam saya ni ada resdung kita gata-gata hidung buat macam ni. Aku ni tahulah SOP tu apa kan. Macam okey, benda ni semua kena buang sebelum naik kereta. So aku ni paranoid. Aku tahu ni macam mana nak buka ni. Lebih kurang macam ni lah lebih kurang macam ni. Sekarang ni dah masuk dalam kereta. Selamat tak ada COVID dan sebagainya. Lepas tu dekat muka ni ada lagi COVID ni kan. Contohnya ada orang call housemate aku ke siapa ke, family aku ke, dia tak nak roti john itik, dia nak roti john keldai satu kerja pula. Lepas tu dia call aku. Hello, Assalamualaikum. Kau tadi kata nak apa roti john itik? Tak adalah. Apa nak keldai pula? Tak ada. Dekat sini tak ada jual keldai. Dekat sini ada jual unta tadi. Nanti aku pergi beli. Dah dekat sini pun dah ada COVID juga. Sebab apa? Dengan ini pun aku tak sanitize. Nak jadikan cerita pula dengan tangan aku yang ada COVID ni apa semua, walaupun dah sanitize sebab dah pegang phone tadi yang tak sanitize tu. Tahniah Kak Nita ucapkan. Aku pun peganglah steering kereta aku dan drive balik rumah. Masuk kiri, masuk kanan. Hebat betul roundabout dekat sini Anda baru saja telah merebakkan COVID walaupun anda pakai mask dan anda pakai glove pada hari ini Lepas tu pula yang kawan aku si Saman tu apa semua naik pula kereta aku ni. Naik kereta, dia ingatkan kereta kau ni dah bersih apa semua kan. Pegang steering yang sama, pergi kedai lain dan sebagainya. Belum lagi cerita kecap tamin yang aku beli, yang aku memang dah letak dekat pantry rumah aku. Anda faham? Tapi bila dah PKPB ni, di mana orang-orang dah boleh start berinteraksi sama sendiri dan juga pergi masuk office dan sebagainya. Sebab ada kawan aku, dia kata dia akan masuk office nanti lepas dah PKPB ni, tapi sebelum masuk office tu dia kena buat testing dulu dan sebagainya. Once dah confirm negatif baru boleh masuk office. Tapi provided lah bagi akulah pergi testing negatif tapi kau pergi pegang yang Makcik Timah tadi punya kicap tamin tadi, engkau dah negatif dekat result tapi engkau masuk office dalam keadaan positif, macam mana? Kepada para majikan dekat luar sana yang berkehendakkan anak-anak buah mereka untuk start bekerja, masuk ke office dan sebagainya, di dalam ketika dan waktu ini COVID-19 dan sebagainya, semua orang PKP, maka
Agaknya kita punya ekonomi pun tengah stop and on hold, dan kadang-kadang ada yang kata tengah drop dan sebagainya. Tapi saya nak sarankan dan bagi perspektif baru kepada para majikan dekat luar sana, bahawasanya bayangkanlah kalau anda suruh anak buah anda untuk datang bekerja, lepas tu contracted dengan COVID-19, korang sebagai manager, pekerja-pekerja anda pun kena COVID-19 dan kemudian meninggal dunia disebabkan COVID-19, bukan saya nak doa. Lepas tu company yang korang kerja tu tutup. Jadi apa maksud kematian anda itu? Yang akan terkena, yang tersiksa sekali adalah mereka yang masih hidup, iaitu isteri anda, anak-anak anda. Yang anda itu sudah meninggal dunia, tak boleh nak buat apa dekat dunia ni. Ada benda lain yang korang kena buat dalam kehidupan selepas kehidupan. Itu sektor yang lain dan sektor yang berbeza ya. Kalau boleh bekerja dekat rumah, bekerja dekat rumah, pakai internet, pakai wifi, pakai WhatsApp, pakai Zoom dan sebagainya. Ini bukan zaman kita hantar surat pakai burung merpati ya. Akhir kata, akhir video ini saya ingin memberi pesanan kepada anda semua yang bakal memasuki office. Ingatlah saya punya analogi chat ping saya. Anda juga boleh kena. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.